Nabi menyebutkan siwak tu besar fadilat tak? Besar fadilat. Dengan mengamalkan siwak boleh buat kita capai husnul khatimah. Dengan mengamalkan siwak boleh membuat kita ingat syahadat pada akhir hayat. Dengan mengamalkan siwak memudahkan roh kita keluar daripada badan. Dengan mengamalkan siwak, pahala ibadat kita lebih berganda daripada biasa. Dengan mengamalkan siwak, Allah redha pada kita, tak murka pada kita. Itu fadilat siwak. Nabi mengatakan, Nabi ni sifatnya Rauf Rahim ya. Itu yang sepatutnya ada bagi seorang pemimpin ya. Kalau kita nak mimpin satu kaum, kita tengok contoh Nabi SAW. Kita kalau nak pimpin orang bawah kita, kita sebagai ketua syarikat ke, sebagai ketua keluarga sekalipun ya. Ataupun ketua kampung ke, ataupun ketua apa sajalah, ketua kilang ke, hati-hati. Tengok sikap Nabi SAW. Nabi mengatakan, kalau tak lantaran memberatkan umatku, aku wajibkan siwak. Siwak is very important tau. Tak ada siwak, boleh lupa syahadat tau. Maksudnya tu. Tak ada siwak, orang boleh kurang pahala. Tapi Nabi wajibkan tak? Nabi tak wajibkan. Sebetulnya yang mewajibkan tu siapa? Dari siapa? Dari Allah tau. Allahu Rabbul Alamin. Allahu Rabbul Alamin. Tetapi Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi kita SAW. Kalau Nabi suka, Allah wajibkan. Nabi tak suka, Allah Ta'ala tak wajibkan. Maka kita dengan orang bawah kita, janganlah kita suka mewajibkan mereka benda yang mereka tak tertanggung. Jangan kita mewajibkan benda mereka yang tak tertanggung. Apatah lagi kita mewajibkan benda yang mereka tak memerlukan pun. Siwak tu kita sangat memerlukan. Dan bukanlah berat sangat siwak ni. 3 kilo ke? Kalau hilang ke apa, nak beli lagi mahal sangat ke? Tidak, tapi Nabi tak beratkan. Nabi pandang kalau tak nak beratkan, very concern. Walhal hukum from Rabbul Alamin. Kalau Nabi nak impose hukumnya, wahai sekalian umatku, siwak ini aku nak supaya Allah Ta'ala mewajibkannya kerana dia sangat perlu. Kena junjung tak? Kena junjung. Tapi manfaat tak? Sangat manfaat. Sangat manfaat. Besar manfaat. Confirm manfaat. Confirm tak ada bahayanya. Dan dari Rabbul Alamin, itu pun Nabi ringan, tak nak beratkan kita. Maka kalau kita jadi orang yang mentadbir orang di bawah kita, jangan sikit-sikit kita wajibkan kau. Ini benda penting bagi kau. Ini benda kau perlu untuk selamatkan kau. Entah ya, entah tidak, kita paksakan orang kita, aku wajibkan kau. Makan Panadol 1 hari 2 biji. Aku wajibkan kau. Makan nasi lemak 1 hari 1 bungkus umpamanya. Kerana ini berkhasiat untuk engkau. Aku tak memerlukan. Oh, tapi ini daripada management atas. Kalau engkau tak recommend, management tak wajibkan. Recommend tak akan mengatakan iya. Jadi kita tengok macam mana sifat Nabi Rauf Rahim terhadap umatnya. Siwak ni penting. Sampai kalau tahap nak diwajibkan tu maknanya apa? Very important. Bermakna yang tak bersiwak tu rugi sangat besar. Rugi ibadatnya, rugi pahalanya, rugi dunianya, rugi fadilatnya, rugi keredaannya, rugi takut tak capai syahadatnya, rugi macam-macam rugi. Tetapi pun Nabi dengan prihatin terhadap umatnya, lembut terhadap umatnya. Begini penting siwak, begini ringan siwak, begini daripada Rabbul Alamin pun Nabi tidak wajibkan. Kenapa? Sayang kepada umatnya. Maka kalau kita jadi pemimpin bagi orang-orang kita, sama ada pemimpin kilang ke, pemimpin kedai ke, pemimpin rumah ke, pemimpin surau ke, kita jangan membuat undang-undang atas mereka sikut sekehendak hati kita. Benda kita nak imposkan, nak paksakan mereka, paksa, ini kena, awak perlu. Paksa semua orang datang umpamanya ya. Semua kena pakai baju tertentu. Semua orang datang semua. Jangan, Nabi pun tak undang-undangkan. Nabi pun lemah lembut terhadap umatnya. Walhal benda ini bukannya berat tau, bendanya ringan. Bendanya ringan. Fadilatnya sangat besar. Dan Nabi ada authority. Dan ini hukum dari Allah Ta'ala. Kalau Nabi bilang iya, Allah Ta'ala iyakan. Ya? Tapi itu pun Nabi berlembut terhadap umatnya. Nabi tak wajibkan. Banyak perkara. Kalau seperti sembahyang tarawih, Nabi tahan tarawih. Sekarang kita tak ada wajib. Tapi kita buat tak? Kita tunggu tak tarawih? Tapi Nabi kita tak nak keluar tiap-tiap malam. Takut diwajibkan. Wahal tarawih tu Ramadan, tarawih tu fadilatnya besar, tarawih tu ditunggu orang pun, dan tarawih tak adalah berat sangat, setahun sekali saja pun Nabi kerana prihatin terhadap umat, takut difardukan, nanti umat aku jadi berat. Jadi yang ibadat, yang besar fadilat, yang dah tentu dapat redha Allah Ta'ala, yang manfaat dunia, manfaat akhirat, yang orang tu perlukan pun Nabi tidak wajibkan. Sedangkan Nabi ada authority dan Nabi adalah
Semuanya di bawah kudrah Allah Subhanahu Wa Taala mengiyakan ataupun menidakkan. Tapi Nabi tak paksa. Nabi tak nak paksa. Maka kita jangan paksa orang bawahan kita dengan sesuka hati kita. Ya, ingat. Sebab itu kalau kita takbir orang, Nabi SAW sudah berdoa. Hati-hati wahai sekalian yang mentadbir orang. Apa jua yang kau takbir, siapa jua yang kau takbir. Hati-hati. Nabi selalu berdoa, ya Allah, barang siapa yang mengurus hal ehwal umatku. Ingat ya, yang awak urus tu umat Rasulullah ya. Bukan umat anda ya. Orang apa staf-staf kilang awak, staf-staf syarikat awak, itu hamba Allah dan umat Rasulullah ya. Awak tak boleh sesuka hati ya. Nabi mengatakan, ya Allah, Nabi berdoa ya, ya Allah, barang orang yang takbir hal ehwal umatku dan dia baik terhadap mereka, maka kau baikkanlah segala urusannya. Dan siapa mentadbir hal ehwal umatku dan dia menyulitkan orang, maka kau payahkanlah dia. Kalau Nabi dah doakan payah, tak ada mana kau dapat mudah. Makin kau face difficulty after difficulty, kepayahan demi kepayahan demi kepayahan demi kepayahan, kalau kau susahkan orang di bawah kau. Ada Rasulullah campur tangan. Jangan kau main-main sembarang-sembarang dalam kita punya pengurusan. Rasulullah ada campur tangan. Allah Ta'ala maha memerhatikan. Allah Ta'ala maha mentadbir. Rasulullah ada campur tangan. Rasulullah dah hantar surat recommendation kepada Allah Ta'ala. Rasulullah sudah hantar kepada Allah Ta'ala, sudah mohon permohonan kepada Allah Ta'ala. Siapa menjaga urusan umat Nabi SAW dan dia mudahkan, urusannya akan mudah. Urusan pentadbiran tu pun akan mudah. Urusan peribadi dia pun akan mudah. Urusan orang nak taat pada dia pun akan mudah. Tetapi kalau dia mentadbir urusan umat Rasulullah, tapi dia perlekehkan, dia mempayahkan, dia menyusahkan, urusan dia sendiri pun susah. Urusan pentadbiran dia pun susah. Orang nak taat pada dia pun susah. Nak capai matlamatnya pun susah. Tak akan tercapai-capai kalau sampai menyusahkan orang-orang yang di bawah kita. Ingat yang ampunya syarikat. Ingat yang ampunya persatuan. Ingat yang ampunya segala pengurusan. Sudah saja. Segala orang di bawah kita itu hamba Allah. Kalau orang Allah ada sistem untuk mereka. Jangan kau paksakan mereka sehingga keluar daripada sistem Allah. Kemudian kau mempayahkan hidup mereka. Allah, tak boleh. Allah ada sistem untuk mereka. Rasul mereka lembut terhadap mereka. Rasul mereka prihatin terhadap mereka. Jangan kau hendak mengerasi orang yang Allah Ta'ala tidak kerasi. Begitu sifat Rasulullah SAW.